Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak syurga Ustazah? Okey, Ustazah harap semua berada dalam keadaan yang sihat. Okey, bertemu kembali kita dalam PDPR Hadis untuk hari ini. Ya, jadi kita mulakan PDPR kita hari ini dengan bacaan doa. Semua tadah tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dadaku, permudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelapangan hati, ketenangan hati, mudah untuk menerima ilmu. Okey, insya-Allah untuk PDPR hadis untuk hari ini saya akan memberi penerangan tentang tajuk galakan beristiqamah. Okey, jadi jom kita tengok ke paparan yang seterusnya, insya-Allah. Baiklah anak-anak syurga semua, paparan seterusnya ni. Okey, mari kita tengok berkenalan dulu dengan pengertian ataupun maksud istiqamah. Okey, semua ikut Ustazah baca. Maksud istiqamah. Istiqamah bermaksud berterusan melakukan amalan yang baik. Okey, erti istiqamah ni pendek je kat sini. Istiqamah artinya kita buat perkara tersebut, melakukan satu perkara yang baik secara terus-menerus ataupun berterusan, ya. Okey, jom kita tengok ke paparan yang seterusnya. Okey, baiklah anak-anak syurga semua, paparan seterusnya ini ialah hadis yang berkaitan dengan istiqamah. Okey, jom ikut Ustazah baca. Hadis yang berkaitan dengan istiqamah. Okey, semua perhatikan kotak yang Ustazah paparkan tu. Okey, ikut Ustazah baca. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qalla. Rawah Muslim. Artinya daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling disukai Allah Ta'ala adalah yang sentiasa berterusan walaupun sedikit. Okey, contoh amalan yang berterusan, amalan yang baik yang berterusan, ya. Contoh dia solat di awal waktu, ya, walaupun nampak simple je, tapi kalau tiap-tiap hari kita solat di awal waktu, solat fardu di awal waktu, ya, dengar azan terus kita solat, ya, tiap-tiap hari, tiap-tiap waktu kita solat di awal waktu, ya. Jadi Allah suka amalan yang kita buat tersebut, ya, walaupun sedikit, tapi secara istiqamah kita buat, ya, secara berterusan. Okey, jom kita tengok paparan isi penting yang seterusnya, insya-Allah. Baiklah, paparan seterusnya ini ialah tentang kepentingan istiqamah. Okey, jom tanpa buang masa ikut saya baca. Kepentingan istiqamah. Okey, semua perhatikan kotak hijau nombor 1. Pertama, dapat mengikut sunnah Rasulullah. Kedua, dapat melatih diri sentiasa melakukan amalan yang baik. Ketiga, mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Okey, baiklah, kepentingan istiqamah ni, ya, apa yang kita akan dapat, ya, di antaranya ialah dengan sifat istiqamah ini dapat mengikut sunnah Rasulullah, ya, memang yang Nabi buat. Jadi langsung kita dah mengikut apa yang Nabi dah buat, ya, yang Nabi buat dalam kehidupan dia, ya. Kemudian dapat melatih diri kita sentiasa melakukan amalan yang baik secara berterusan, dan juga dah tentunya orang yang istiqamah dalam amalan dia akan sentiasa mendapat kebahagiaan di mana, di dunia dan di akhirat nanti, insya-Allah. Jom kita tengok ke paparan seterusnya. Okey, baiklah anak-anak syurga semua. Okey, semua nampak kan paparan yang seterusnya ni? Okey, paparan ini isi penting berkaitan dengan
contoh amalan baik yang boleh dilakukan secara istiqamah. Okey, semua perhatikan nombor 1. Nombor 1 tu gambar apa tu? Gambar orang tengah mendirikan solat. Okey, mari kita baca isi penting yang terdapat di situ. Melazimi amalan solat sunat. Ya. Di antara contoh-contoh perkara istiqamah secara berterusan iaitu sentiasa mendirikan solat sunat sebelum zuhur, solat sunat sebelum solat fardu. Ya. Walaupun simple tapi kalau secara berterusan istiqamah dia buat, Masya Allah, Allah suka dia. Ya, Allah suka amalan dia. Okey, semua tengok yang kedua. Okey, solat fardu di awal waktu. Ya. Istiqamah dalam mendirikan solat fardu di awal waktu seperti yang saya sebut tadi. Ya. Bukannya solat di hujung-hujung waktu. Ya, dan nak habis, contohnya nak habis waktu zuhur, nak masuk waktu asar, baru dia mendirikan solat fardu tersebut. Ya, jadi dia selalu mendirikan solat di awal waktu, maka Allah suka amalan tersebut. Ya, dia istiqamah dengan amalan dia. Okey, walaupun sedikit. Ketiga, cuba tengok gambar yang ketiga, sentiasa bersedekah. Ya, pun juga termasuk dalam contoh-contoh amalan yang baik yang boleh kita beristiqamah dengan amalan tersebut. Bersedekah ni banyak, ya. Tak semestinya sedekah duit, sedekah makanan, sedekah pertolongan, ya, sedekah apa lagi, senyuman, dan banyak lagi lah, ya, bentuk sedekah yang boleh kita buat secara istiqamah. Keempat, ya, mempelajari ilmu, ya, pun termasuk dalam contoh-contoh amalan baik yang boleh kita lakukan secara istiqamah berterusan. Kelima, berzikir. Ya, berzikir subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Kat situ dia tulis apa? La haula wala quwwata illa billah. Sentiasa berzikir. Walaupun sedikit dia buat, tapi Allah suka amalan dia. Ya, walaupun sedikit Allah suka kerana dia istiqamah dengan amalan yang dia buat. Dan gambar yang terakhir, gambar apa tu? Okey, menghormati orang lain, ya, menghormati orang lain pun termasuk dalam amalan-amalan baik yang boleh kita buat secara berterusan, secara istiqamah. Hormat orang lain ni, contohnya hormat orang tua yang lebih tua daripada kita, hormat rakan-rakan kita. Ya, walaupun orang yang kita tak kenal pun kita kena hormat. Okey, keenam gambar ini adalah contoh. Keenam gambar ini adalah contoh amalan baik yang boleh kita buat secara istiqamah ataupun berterusan. Okey, jom kita tengok paparan yang terakhir, insya-Allah. Anak syurga semua. Okey. Paparan yang seterusnya, pengajaran hadis yang kita baca tadi. Okey, apa yang kita dapat daripada hadis tersebut? Okey, semua ikut saya sebut. Tengok kotak warna oranye nombor 1. Pertama, melakukan amalan yang baik secara berterusan walaupun sedikit. Kedua, sentiasa berdoa agar berterusan melakukan perkara yang baik. Ketiga, berusaha melakukan amalan yang baik dalam kehidupan. Keempat, mendisiplinkan diri melakukan kebaikan. Okey, ini adalah 4 poin penting di mana berkaitan dengan pengajaran hadis yang dapat kita ambil daripada hadis yang kita baca sebentar tadi. Jadi pengajaran yang dapat kita ambil ialah amalan yang baik secara berterusan. Kita buat amalan tu, asalkan amalan tu amalan yang baik, kita buat secara berterusan, walaupun sedikit, yang Allah suka. Kemudian kita kena sentiasa berdoa agar melakukan perkara-perkara yang baik, ya. Kemudian berusaha melakukan amalan yang baik dalam kehidupan kita. Apa sahaja perkara yang baik kita usaha buat, ya. Okey, dan yang terakhir sekali, kita kena mendisiplinkan diri kita untuk membuat perkara kebaikan tersebut. Disiplin. Banyak maksud disiplin ni. Disiplin dengan masa, ya, dan sebagainya lah. Okey, jom kita tengok paparan yang terakhir. Okey, baiklah anak-anak syurga semua, kita sudah sampai di penghujung rakaman Ustazah untuk pelajaran hadis pada hari ini, pendidikan hadis pada hari ini. Saya harap kamu dapat mendengar dan tonton rakaman yang Ustazah dah hasilkan ni, ya. Walaupun terdapat masalah suara yang tidak jelas, saya harap kamu dapat dengar juga, ya.
Dan nota-nota yang dalam rakaman ini tak perlu salin dalam buku. Kamu hanya perlu dengar, ya, tonton dan dengar. Jadi sudahi PDPR hadis Ustazah pada hari ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.